Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid darjah khas SMK Ipago sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung pelajaran muamalat dalam bab yang kedua yang bertajuk Al-Qard ataupun hutang piutang. Baiklah. Anak-anak murid semua boleh rujuk di dalam kitab Muamalat darjah khas, ya, di bawah tajuk Al-Qardun, hutang piutang. Okey, apa yang dimaksudkan dengan hutang? Okey, hutang di sini bermaksud memberi sesuatu harta, sama ada wang atau benda kepada seseorang yang memerlukannya dan diambil kembali gantiannya. Ya, gantiannya. Maksudnya kalau kita bagi hutang dekat orang RM10 duit kertas, RM10 merah, not merah. Contohnya orang tu akan pulangkan kembali duit kita nilai RM10, tapi mungkin dengan duit RM5 warna hijau 2 keping ataupun RM1 10 keping gitu Maksudnya gantian dengan nilai yang sama walaupun tak sama duit yang kita bagi pada dia waktu kita hutangkan dia dahulu. Okey, itu yang dimaksudkan hutang. Hukum pula, apa yang dimaksudkan dengan hukum Al-Qardun, iaitu memberi hutang hukumnya sunat. Ya, sunat. Memberi hutang tu hukumnya sunat. Sunat maksudnya kita buat dapat pahala. Okey. Haram berhutang. Haram pula berhutang tu kenapa? Pada ketika bila? Yang pertama, orang yang hendak membuat maksiat, dia berhutang tu dengan tujuan untuk membuat maksiat. Contohnya, dia perlukan duit, dia hutang untuk bermain judi. Ataupun dia nak pergi ke pelacuran dan sebagainya. Iaitu benda-benda yang maksiat. Haram hukumnya, ya. Okay, yang kedua, orang yang berazam untuk tidak membayar hutang. Dia memang dengki saja. Dia nak hutang, lepas tu dia nak kenakan orang tu, dia tak nak bayar hutang saja. Dia hutang RM1,000 ke orang tu, lepas tu dia buat duit dia tak pulang-pulang pun. Dia tak ganti pun duit tu. Tak bayar pun hutang dia. Haram hukumnya. Yang ketiga, orang yang kaya yang sengaja menzahirkan kemiskinan. Orang ni kaya, duit dekat bank dia beratus ribu, juta. Tapi dia memang sengaja nak hutang kat orang. Dia kaya. Sebenarnya dia kaya. Tapi dia buat pura-pura miskin. Okey, dan berhutang pula tu. Haram hukumnya. Okey, kemudian syarat. Apakah syarat Al-Qardun? Pertama ialah pemberi hutang, ya. Pemberi hutang dan penerima hutang hendaklah mempunyai kelayakan berakad. Ya. Kelayakan berakad maksudnya dia boleh dia waraslah, boleh bercakap berakad, aku berhutang dengan engkau sekian-sekian, macam tu, dan dengan lafaz lah. Kemudian ataupun bahasa isyarat lah kalau orang yang bisu dan sebagainya. Akil, orang yang berakal. Dan balik, iaitu orang yang waras lah, yang orang yang telah sampai umur. Kemudian yang kedua, mesti menggunakan lafaz hutang dalam ijab dan kabul. Maknanya dia hutang, bukan dia pinjam. Kalau pinjam lain Kalau pinjam, dia kena pulang benda yang sama. Tapi kalau hutang, kita akan pulang dengan gantian. Yang ketiga, barang yang dihutangkan hendaklah dalam bentuk benda nyata dan jelas. Okey, kalau duit nampak kan? Duit. Ataupun kalau beras, contohnya nampak beras. Kalau dia hutang apa lagi? Biasanya benda-benda yang nyata. Okay, contoh tadi duit, beras, gula, garam. Yang biasalah orang macam kalau keputusan contohnya kat rumah, Allahu Akbar, nak masak beras dah habis, tengok beras tak ada, pergilah kat jiran sebelah. Nak pergi kedai, dah malam, kedai dah tutup kan. Jadi boleh tak hutang beras sekilo contohnya? Boleh tak hutang gula sekilo? Nanti dia gantilah balik.
garam ke apa-apalah. Ya. Okey. Hikmah diharuskan, harus hutang ni. Diharuskan berhutang. Tapi memberi hutang tu sunat. Tapi kalau kita nak hutang tu harus, taklah maksudnya dapat pahala kalau kita nak berhutang. Yang pertama, membantu orang yang ditimpa kesusahan. Diharuskanlah. Maksudnya daripada kita bercuri dan sebagainya, lebih baik kita berhutang. Yang kedua, menanamkan rasa simpati dan belas kasihan. Yang ketiga, menimbulkan dan mengukuhkan semangat persaudaraan, tolong-menolong antara satu sama lain, ya. Lebih-lebih lagi saudara Islam. Yang keempat, menghilangkan rasa iri hati orang yang miskin terhadap orang kaya. Maksudnya orang kaya tu senang je, orang miskin tengok je. Tapi bila kaedah hutang ni berlaku, maksudnya orang kaya tadi menolong orang miskin dengan memberi hutang. Macam tu. Jadi tolong menolong. Yang kelima, menyuburkan semangat tolong menolong. Ya, seperti yang cikgu cakap tadi. Yang keenam, mendapat balasan pahala yang berganda. Kalau kita memberi hutang, sunat kan? Allah bagi pahala berganda-ganda menolong orang susah. Lagi kalau kita memudahkan urusan orang kan. Jadi Allah akan mudahkan urusan kita. Okey, kemudian kita tengok beza hutang dan pinjaman. Tadi cikgu dah kata kan, pinjam tu macam mana? Kalau hutang tu macam mana? Okey, hutang al-qardun ni boleh dibayar kepada pembayar pinjam mengikut belian yang sebenar. Nilai sebenarnya, bukan bilai. Mengikut nilai yang sebenar. Contoh yang seperti cikgu terangkan tadi, kalau dia hutang RM10, dia kena pulang lah. Ganti balik duit tu RM10. Tak kisahlah nilai duit tu dengan nilai, yang penting nilainya sama. RM10 not merah ke, RM5 not hijau 2 ke, RM1 warna biru 10 ke, atau siling-siling ke. Yang penting berjumlah nilai dia adalah RM10. Okey. Kalau pinjam pula, iaitu ariah, pinjaman, berlaku pada barang yang tidak boleh ditukar ganti dengan yang lain. Pinjam tu maksudnya, dia pinjam tu lah dia kena pulang. Barang yang dipinjam mesti dipulangkan semula. Contoh kalau dia pinjam sikat, sikat rambut contohnya kan. Pulanglah sikat tu yang sama. Kalau dia pinjam basikal contohnya, pulanglah basikal tu. Pinjam kereta, ni pinjam lah, bukan sewa. Di sini pinjam. Maksudnya apa yang dipinjam, cantik ke tak cantik ke, rupanya tidak mengurangkan nilainya. Maksudnya dia pulang pun macam tu lah. Jangan sampai mengurangkan nilainya. Okey, faham ya apa yang cikgu terangkan tadi? Okey, nanti boleh jawab soalan yang cikgu sertakan. Sekian, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.